أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامد حمدا شاكر حمدا صابر حمدا شاف حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشائخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب التوبة وأبواب النعمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم والفهم والعمل وأبواب الجنة يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأسقام والأمراض فتبرأ 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 بإذن الله. إلهنا علمك كاف عن سؤالنا، اكفنا بحق الفاتحة سؤالا، وكرامك كاف عن مقالنا، أكرمنا بحق الفاتحة مقالا، وحصل ما في ضمائرنا وهو شفاء لأمراضنا وهو شفاء لأمراضنا وهو شفاء لأمراضنا، ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاء. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa saudara mara kami, adik-beradik kami. Datuk nenek moyang kami, bapa saudara dan ibu saudara kami, ya Allah, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, ya Allah, jiran-jiran kami, ya Allah, kenalan-kenalan kami, anak-anak didik kami, ya Allah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya Allah, yang sama ada mereka itu masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya ya Allah pada ketika ini ya Allah. Engkau ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Apalah kiranya ya Allah pada ketika ini jika ada orang yang meminta kepadamu ya Allah sebarang hajat kau kabulkanlah. Jika ada orang yang sakit di kalangan kami kau sembuhkanlah. Jika ada orang yang miskin di kalangan kami kau kayakanlah. Jika ada orang yang sedang dalam kesempitan, engkau lapangkanlah. Jika ada orang yang dalam kesusahan dan kebuntuan, engkau tunjukkanlah jalan keluar kepadanya. Jika ada orang yang dalam dalam ujian sekarang ini, ya Allah, engkau lepaskan dia. Jika ada orang yang sedang menghadapi ujian peperiksaan, engkau kurniakanlah kejayaan kepadanya. Jika ada orang yang meminta dan memohon sebarang hajat kepadamu, engkau redha padanya dan baginya ada kebaikan di dunia dan akhirat, maka laksanakanlah, permulakanlah segala permintaannya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah ya Allah, sahabat pencinta Al-Quran, ahli-ahli yang sentiasa bergabung, yang setia bersama-sama untuk membaca Al-Quran, menghayati, mentadabur Al-Quran, serta ya Allah menghidupkan program-program berdasarkan Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah rahmat dan keberkatan-Mu ya Allah kepada seluruh ahli jawatan kuasa sahabat pencinta Al-Quran.
yang sentiasa komited ya Allah, bertungkus lumus ya Allah, mengatur dan merancang program untuk menghidupkan Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, seterusnya ya Allah Kau kurniakanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah yang melimpah ruah kepada pewakaf penderma yang sentiasa menghulurkan sumbangan ke dalam tabung sahabat pencipta Al-Quran demi kelangsungan program dan agenda berdasarkan Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami jadikan Al-Quran ini sebagai pendinding jiwa kami, sebagai penunjuk jalan kami ya Allah, sebagai penawar bagi diri kami, sebagai peneman di dalam kubur nanti ya Allah ya Tuhan kami, sebagai peneman di dalam kubur nanti ya Arhamar Rahimin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووله. يا ربي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما لازمين ومتلازمين على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana mengizinkan kita untuk bertemu, berkumpul pada malam ini walaupun secara maya. Mudah-mudahan usaha ini akan memberikan kita ganjaran yang berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurniakan kepada kita kesihatan tubuh badan, kelapangan masa, kelapangan wang ringgit, diberkati seluruh nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ini sempena kita memperingati kelahiran junjungan termulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sukanya saya nak menceritakan sedikit secara ringkas sebenarnya. Ya, banyak sekian jutaan cerita kisah-kisah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ini juga yang saya pilih kerana saya nak ringkas ya. Dalam ringkasnya itu, tajuk yang saya sebut pada malam ini ialah batu dan kayu mengenal cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita tengok batu, biasa kita tengok kayu, kita tak ada rasa apa-apa, ya. Kita rasa tidak bernilai, kita rasa dia benda mati, kita rasa dia benda tidak bernyawa. Kita rasa batu dan kayu ni tak ada apa-apa sebenarnya, ya. Tetapi selepas malam ini, insya-Allah kita akan mengenal bahawasanya batu dan kayu adalah makhluk yang Allah ciptakan mempunyai jiwa, ya, makhluk. Tetapi Allah jadikan dia dalam bentuk batu, dalam bentuk tenggul kayu, yang mana pada mata kita kita tengok tak ada apa-apa. Tetapi batu dan kayu juga adalah makhluk Allah yang Allah berikan jiwa kepada dia. Maknanya dia hidup. Dia hidup. Mengapa saya kata dia hidup? Sebab banyak hadis-hadis yang menceritakan kepada kita tentang batu pun mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu pun tahu kan mengenali cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la a'rifuhu al-an. Rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah. Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada aku, sesungguhnya aku kenal seketul batu. Aku kenal seketul batu di Makkah. Dia pernah memberi salam kepadaku. Qabla an ub'ath, sebelum aku diutus, maknanya sebelum aku dibangkitkan menjadi seorang rasul. Belum jadi rasul lagi. Ya. Tapi bila Nabi lalu dekat kawasan itu, batu itu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Inni la'arifuhul an. Dan sekarang aku mengenali dia. Maknanya aku masih ingat akan batu yang memberi salam kepada aku pada hari itu. Itu dia. Maksudnya, Nabi ini batu pun kenal Nabi. Batu pun ingat Nabi. Jangan kita sangka batu tu benda mati, benda tak hidup, benda tidak bernyawa. Kita buat baling-baling je kan. Tapi sebenarnya batu itu pun mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenali siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, seorang insan yang agung di sisi Allah dan di sisi sekalian makhluk. Jadi batu batu ini yang kata-kata kita kata benda pejal, benda mati, tapi sebenarnya dia tak mati. Dia hidup. Dalam Al-Quran pun Allah ada sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 74, Allah kata wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada di kalangan batu-batu ini boleh terpecah lalu mengalir sungai-sungai di celahnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada juga batu-batu ini yang mereka-reka sampai boleh keluar air daripadanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu-batu yang jatuh, yang hancur berkecai kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya batu ini dia ada sudut kelembutannya yang perlu direnung dan difahami oleh sekalian manusia. Jadi kita tak boleh kata batu ini hanyalah seketul batu yang tidak hidup. Kenapa? Kerana batu mengenali Nabi, batu memberi salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maksudnya batu pun tahu ini adalah pesuruh Allah. Dalam riwayat yang lain menceritakan tentang kayu ataupun sebatang kayu tamar. Ya, kisahnya panjang. Tapi ringkaskan, maksudnya pada zaman dulu, zaman Nabi, ketika mula-mula Islam disebarkan, maksudnya Nabi sembahyang di bawah masjid yang mana bumbungnya adalah daripada pelepah-pelepah tamar. Dan tiang-tiangnya kuat daripada batang kayu pokok tamar, pokok kurma. Jadi setiap kali Nabi nak berkhutbah, Nabi akan pegang ataupun bersandar, pegang kepada satu batang pokok tamar, pokok kurma. Macam kita lah ya, khutbah, dia pegang tiang ada, dia pegang kayu ataupun dia pegang tongkat. Jadi Nabi pegang sebatang pokok tamar. Jadi lama kelamaan bila dah orang kata ramai ya pengikut-pengikut agama Nabi, agama Islam ni dah ramai bertambah-tambah, maka ada sahabat yang memberi cadangan kepada Nabi SAW untuk anggota berkhutbah di tempat yang lebih tinggi sikit. Supaya orang di belakang yang hujung datang daripada sayup, di belakang-belakang tu boleh nampak Nabi SAW ketika Nabi berkhutbah. Cadangan ini diberikan oleh ataupun dicadangkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, jom cadangkan untuk membina sebuah mimbar yang ada tiga anak tangga. Jadi cadangan tu Nabi SAW terima. Jadi bila nak buat mimbar tu, maka Nabi sudah tidak lagi berkhutbah berhampiran dengan batang tamar yang selalu Nabi pegang, yang Nabi sandar dekat situ. Jadi bila Nabi berkhutbah dekat atas mimbar yang baru itu, apa yang terjadi? Ya, batang kayu tamar tadi itu sebenarnya Nabi mendengar rintihan. Ya, ketika Nabi sedang berkhutbah itu, kedengaran suara tangisan seperti unta kehilangan anak. Ini zaman kalau orang Arab memang unta lah yang paling dekat dengan mereka. Jadi dengar macam ibu unta menangisi akan kehilangan anaknya. Semakin lama semakin kuat sehingga bergoncang bergegar tanah sekitar tu. Jadi orang sahabat ramai, bukan seorang dua ya. Peristiwa ini disaksikan oleh ramai manusia yang hadir pada ketika itu. Ini mukjizat ya, ini mukjizat Nabi SAW. Rupa-rupanya suara itu datang daripada batang tamar yang mana dulu Nabi guna batang tamar itu untuk bersandar, memegang ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kayu
tamar yang mana kita sangkakan kayu yang mati, yang tidak hidup itu, tunggul itu menangis. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebat manusia yang bernama Muhammad ini, sampai kayu pun ada perasaan cinta, ada perasaan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa Nabi buat? Nabi pun tersenyum, Nabi pun turun daripada mimbar tadi, Nabi pergi ke arah kayu itu, lalu Nabi letak tangan. Nabi letak tangan di atas batang kayu itu sambil Nabi gosok. Orang kata usap lah, apalah, macam pujuk. Macam macam pujuk. Nabi kata kepada dia, jika engkau mahu, aku akan jadikan engkau dinding masjid ini. Maksudnya dia akan jadi susun, jadi dinding masjid. Akarmu akan tumbuh lagi, tubuhmu akan hidup lagi, dan engkau akan berbuah lagi. Jika engkau mahu juga, aku akan berdoa kepada Allah, semoga engkau akan hidup di syurga nanti, supaya para wali dapat memakan buah-buah daripada pokok kamu ni, pokok tamar ini. Itu antara doa Nabi kepada pokok kurma tu. Jadi batang tamar tu pun jawab. Dia bercakap, dia berbicara dengan Nabi. Dia kata dia pilih untuk ditanam dan akan tumbuh di syurga. Supaya wali-wali boleh makannya nanti, dan saya akan kekal di sana. Nampak tu. Itu perbualan, itu dialog. Jadi bila Nabi dah pujuk, Nabi dah gosok macam tu, maka bumi yang goncang tadi pun berhenti. Tamar tadi tu, batang tamar tadi pun sudah tidak menangis lagi, tidak merintih lagi. Lalu Nabi SAW pun menyambung khutbah tadi. Jadi begitulah, ya, batu dan kayu pun mengenal cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Bagaimana pula dengan kita? Bagaimana pula dengan kita sebagai manusia yang terang-terang, yang jelas-jelas ada hati dalam dada kita, ada akal dalam otak kita, yang mana kita boleh berfikir, kita boleh merasai, kita boleh menyelami, menghayati betapa Nabi yang tidak pernah tengok kita, tak pernah jumpa kita, tapi sentiasa memikirkan kecintaan, memikirkan tentang umat, tentang kita yang menjadi umat Nabi di akhir zaman ini. Adakah persoalannya, adakah kita ini juga membalas cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan kita juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita ini membiarkan cinta Nabi itu hanyalah bertepuk sebelah tangan. Allahu akbar. Tak patutlah, ya. Tidak patutlah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan cinta Nabi kepada kita, kasih Nabi kepada kita, rindu Nabi kepada kita itu bertepuk sebelah tangan. Jika itu yang terjadi, rugilah kita. Rugilah kita. Guru saya pernah sebut, kalau kita ni tak sayang Nabi, tak cinta Nabi, tak ingat Nabi, tak rasa apa-apa bila kita ini datang hari kelahiran Nabi SAW, tak rasa apa-apa, ya, bila kita orang cerita kepada kita tentang Nabi SAW. Guru saya kata apa? Entah-entah kita ini lebih kayu daripada kayu dan lebih batu daripada batu. Pedih ayat tu, dalam ayat tu. Supaya apa? Supaya hati kita ini sentiasa lunak, sentiasa lembut, untuk kita mengingati Nabi SAW dan menginsafi betapa diri kita ini kadang-kadang jauh daripada sunnah Nabi SAW, menjauh daripada kita ini berakhlak dengan akhlak Nabi. Pada akhir-akhir zaman, pada sekarang kita berada di penghujung waktu, penghujung zaman. Berbagai-bagai musibah Tuhan timpakan kepada kita, Tuhan turunkan kepada kita. Kita tak ada penyelamat dah sebenarnya. Tetapi kita berpaut kepada Nabi SAW. Ya, kita nak dapatkan syafaat Nabi. Syafaat Nabi kita akan dapat di hari akhirat. Tetapi sunnah-sunnah Nabi itu kita dapat di dunia ni. Sekarang kita dapat. Itulah yang akan menolong kita, menjadi asbab penolong kita di hari akhirat kelak. Kalau kita tanya kepada orang, ya, suka tak kepada artis ini? Suka tak pada dia? Suka, kan? Dia kata, contohlah, kita kata kalau pemain bola lah yang paling orang suka, orang lelaki ni, kalau orang lelaki pemain bola, kan? Suka tak CR, Cristiano Ronaldo? Dia kata suka. Okey, suka sampai macam mana sekali? Dia ikutnya pakai seluar macam orang itu. Dia ikutnya pakai baju macam orang itu. Kalau artis pula, dia ikutnya sampai ke rambut,
diikutnya sampai ke muka, diikut sampai ke, dan segala-galanya dia ikut. Tapi kalau kita tanya dia balik lagi sekali, hari kiamat esok, nak ke kamu bangkit dengan dia? Oh, tak nak. Kenapa pula tak nak? Sebab dia tahu itu bukan orang, itu bukanlah orang yang sepatutnya kita contoh. Itu bukanlah orang yang sepatutnya kita ikut. Sebab apa? Semua orang akan kata nakkan syafaat Nabi, nakkan pertolongan Nabi. Tetapi nakkan itu, nakkan ini daripada Nabi SAW, tetapi semasa di dunia tidak mahu mencontohi Nabi, tak mahu ikut Nabi, bahkan menentang apa yang Nabi ajarkan. Bagaimana? Soalannya bagaimana kita nak dapatkan syafaat daripada Nabi SAW, sedangkan di dunia kita tidak ikut jalan laluan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi kita cuba bayangkan, ya, cuba bayangkan suasana betapa kontranya pada hari ini. Kita kata kita nakkan pertolongan dan syafaat Nabi, tetapi kita tidak mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Sungguh jauh lah, sungguh jauh. Jadi daripada itu, sebagai penutup, sebagai gulungan, sebagai kesimpulannya, marilah sama-sama kita ambil kesempatan ini, bulan Rabiul Awal ini, tahun ini, kita cuba untuk membaca, cuba untuk menghayati, cuba untuk mendalami. Saya yakin di tempat tuan-tuan dan perempuan masih banyak lagi kuliah-kuliah ataupun forum-forum ataupun diskusi-diskusi ilmiah yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW yang sangat-sangat rancak sedang diadakan pada ketika ini. Ayo, berlumba-lumba dah, kejarlah satu demi satu program-program itu. Mudah-mudahan ada sinar rahmat daripada Allah Ta'ala untuk melembutkan hati kita dan mengembalikan kita kepada sunnah Nabi SAW dan mengangkat cinta dan rindu kita kepada Nabi SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kembali kepada Ustazah Misliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika Rasulullah masih ada, mesti banyak yang kita ingin mengadu pada Rasulullah. Walaupun jasad Rasulullah sudah tiada, tapi Rasulullah tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah selawat pengubat rindu. Walaupun Rasulullah jauh dari kita, tidak pernah kita jumpa lain bangsanya, hanya dengan nama Muhammad Rasulullah, itu sudah mampu menggetarkan hati dan membuatkan titisan air mata rindu. Itulah keimanan namanya. Ya, terima kasih Al-Fadhil Ustaz dan juga kepada 107 orang jemaah yang telah pun bersama kita pada malam ini. Alhamdulillah, bagi pihak Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, kami mohon maaf seandainya terlanjur kata dan keterlanjuran bicara. Salam hormat dari kami, dari Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, dan sebelum berakhir, mohon Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kawan semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Miss.